Hai, nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Azrin dari PTISMP Amilan Jun 2023. Okey, saya daripada PIB bersama dengan dua orang lagi rakan saya iaitu Muhammad Firdaus dan Muhammad Alin. Okey, dalam video ini kami akan membincangkan tentang tajuk pengalaman memperkukuh akidah. Let's go! Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil nakli Al-Quran yang membicarakan tentang membebaskan akal dari paksaan atau taklid. Okey, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada manusia iaitu akal sebagai ciri-ciri khas yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal ini adalah alat untuk mengetahui, memahami dan menilai segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Akal juga adalah jalan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, agamanya dan rasul-rasulnya. Namun, akal tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa pemahaman yang baik dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan, wahyu adalah sumber ilmu yang paling benar, paling sempurna, paling mutakhir dan tiada keraguan dalamnya. Dan wahyu adalah petunjuk bagi akal untuk mencapai kebenaran. Okay, saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Let's go. Oleh kerana itu, Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal sesuai dengan wahyu. Islam ini menghormati akal untuk memberikan ruang yang jelas supaya akal untuk berfikir, berpendapat, berijtihad dalam hal-hal yang tertentu. Islam juga melarang kita untuk menyalahgunakan akal dengan cara mengingkari wahyu, meragukan kebenarannya, menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Islam juga mengajarkan kita untuk membebaskan akal daripada paksaan atau taklid. Okay. Paksaan ini apa? Paksaan ini adalah tindakan memaksa seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari seseorang tersebut. Okey, taklid ini pula apa? Taklid ini adalah tindakan mengikut pendapat atau perbuatan orang lain tanpa mengetahui dalilnya atau kebenarannya. Sebagai contohnya, kita mengikut orang itu. Kenapa orang tu buat macam tu? Saya ikut sahaja, begitu sahaja. Okey, untuk kita tengah lebih lanjut, saya serahkan kepada itu. Let's go. Hai, baiklah, saya akan menyambung sedikit lagi tentang pencerahan yang diberikan oleh Fahim tadi, iaitu berkenaan dengan membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Baiklah, secara huraiannya, paksaan dan taklid adalah perkara yang merosakkan akal dan menghalang kita untuk mencari kebenaran. Paksaan dan taklid adalah hal-hal yang bertentangan dengan fitrah manusia yang cenderung kepada kebebasan dan keadilan. Paksaan dan taklid adalah hal-hal yang menyimpan dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak dalil berbicara tentang membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Di antaranya adalah berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-170, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Yang membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala mengecam orang-orang yang mengikuti agama nenek moyang mereka tanpa menggunakan akal mereka sendiri. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti pula perbuatan nenek moyang mereka, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk? Ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang mengikuti agama nenek moyang mereka tanpa menggunakan akal mereka sendiri adalah orang-orang yang sesat. Mereka tidak mahu membuka hati dan fikiran mereka untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih memilih untuk mengikuti tradisi yang tidak memiliki landasan ilmu yang jelas dan mengikut syar'i. Mereka tidak sadar bahawa agama nenek moyang mereka mempunyai banyak kekurangan dari cacat dan cacat silap. Selain itu, Allah juga menurunkan ayat La ikraha fid din, iaitu tiada paksaan dalam agama. Ini kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk membuat pilihan, sedangkan kita hambanya sahaja. Ini membawa maksud bahawa walaupun kita ini agama Islam,
Islam tidak mengajar dan tidak pernah membawa kepada paksaan untuk seorang itu memeluk agama Islam. Dan Islam juga melarang kita untuk bertaklid dalam perkara-perkara akidah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ini menentang orang-orang yang menyekutukannya untuk membuktikan dalil-dalil mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 yang bermaksud, datangkanlah bukti-bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kita dapat fahamkan di dalam ayat ini bahawa orang-orang yang menyekutukan Allah adalah mereka yang tidak memiliki bukti-bukti kebenaran atau meyakinkan akan perbuatan mereka tersebut. Mereka hanya menggunakan anggapan, menggunakan pemikiran mereka, imajinasi mereka. Mereka tidak mahu menggunakan akal mereka untuk meneliti, menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil mereka. Okey. Mereka ini juga tidak mahu mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu-satunya yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Dan inilah yang dikatakan membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Okey. Dari beberapa ayat yang dibacakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahawa Islam itu sendiri menghargai akal manusia dan mendorong manusia untuk berfikir secara kritis, berfikir secara rasional, berfikir secara objektif. Dan Islam tidak menginginkan manusia untuk menjadi pengikut buta yang tidak memiliki dasar ilmu dan logik dalam keyakinan dan perbuatan mereka. Islam juga tidak memaksa untuk masuk di dalam agamanya sendiri, tapi memberikan manusia pilihan dan tanggungjawab untuk memilih, untuk mengikuti mana satu yang benar, mana satu yang betul. Jadi tiada paksaan dalam beragama itu sendiri. Okey, oleh itu kita sebagai manusia hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat akal yang diberikan kepada kita. Kita perlu menggunakan akal kita sesuai dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah membebaskan akal kita dari paksaan dan taklid yang merugikan kita. Okey, marilah kita menggunakan akal kita sebagai satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baiklah, kita pergi ke metodologi yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Jadi, apakah maksud menggunakan akal untuk berfikir dalam menerapkan akidah di dalam diri seseorang? Baiklah, begini. Islam adalah satu-satunya agama yang berbeza dengan agama yang lain, di mana Islam menolak konsep yang membawa kepada Tuhan itu wujud secara kebetulan, ataupun Tuhan itu wujud secara tidak sengaja, atau Tuhan itu wujud tidak melalui akal fikiran. Maka dengan itu, Islam amat menerapkan, amat memaksa hamba-hambanya untuk menggunakan akal untuk berfikir, untuk mengenal Allah. Iaitu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, iaitu afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir, la'allakum tattaqun, tidakkah kamu menggunakan akal, ya ulil albab, tidakkah wahai orang-orang yang memiliki akal. Di sini Allah telah berfirman banyak perkara tentang kita kepentingan menggunakan akal. Dan jikalau kita lihat bahawa Tuhan menggunakan kita akal hanya kepada jin dan manusia, iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqnal jinna wal ins illa liya'budun, aku menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadat kepadaku. Maka dengan itu Allah menggunakan akal kepada kita manusia ini adalah untuk kita gunakannya untuk kita lebih mengenal Allah dan kita beribadat kepada Allah. Maka dengan kata mudahnya iaitu akal diberikan kepada kita untuk kita menganalisis, iaitu kita menggunakannya untuk kita lebih mengenal sifat-sifat Allah. Dan kedua pula iaitu menganalisis menerusi alam nyata. Bagaimana kita dapat menggunakan akal kita untuk kita menganalisis alam nyata ini? Jika kita lihat kehidupan di bumi ini, banyak kebaikan dan keajaiban ciptaan Tuhan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan segala keajaiban dan ciptaan Tuhan ini, kita dapat berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita dapat menilai
berdasarkan ciptaan-ciptaan Tuhan ini, kita dah berfikir dengan secara logik bahawa Allah sahajalah yang mampu menguasai bumi ini, dan Allah jugalah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh alam semesta ini. Jadi cukuplah dengan itu kita percaya bahawa Allah sahajalah yang maha berkuasa dan layak disembah. Okey, baik, saya akan sambung. Sebagai huraiannya, satu-satunya cara untuk mengimani Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menggunakan akal untuk berfikir, kerana segala apa pun yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dibebani. Sebagai contoh, haiwan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi haiwan ini mereka tidak diwajibkan untuk beribadah. Mereka juga tidak perlu memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu haiwan, mereka tidak diberikan akal. Tetapi kita yang diberikan akal ini perlulah sentiasa taat dan patuh ke atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana di dalam dalil yang bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Okey. Jadi sebagai contoh, kita membicarakan tentang akidah, maka akidah tidak boleh ditaklidkan, dan satu-satunya cara untuk tidak ikut-ikutan adalah dengan menggunakan akal untuk berfikir berdasarkan dalil-dalil yang ditetapkan. Maka kita akan memperoleh kepercayaan yang sepenuhnya. Namun begitu, penggunaan akal untuk berfikir juga perlu diiringi dengan menganalisis menerusi kejadian dan ciptaan di alam nyata ini. Sebagai contoh, di dalam firman Allah di dalam surah As-Sajdah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan selama 6 hari, dan tiadalah penolong dan pemberi syafaat kepadamu melainkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Selain itu, akidah umat Islam juga dapat diterapkan berdasarkan keajaiban-keajaiban yang berlaku di atas muka bumi ini yang dilihat mustahil dari pemikiran manusia, tetapi ia mampu berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam, kita dapat petik daripada surah Taha ayat 19 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf satu'iduha sirataha al-ula. Yang bermaksud, Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi satu ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikan ia seperti keadaan semula. Jadi perkara ini berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia jauh daripada pemikiran logik manusia. Banyak lagi perkara-perkara yang berlaku yang sebenarnya tidak mampu dan jauh daripada fikiran logik manusia, tetapi mampu berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Secara kesimpulannya, segala keajaiban dan penciptaan di alam nyata ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitahu kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita mesti percaya perkara yang berlaku di alam nyata ini ataupun di dunia ini berlaku adalah bukan perkara yang sia-sia. Malah segala yang berlaku hanyalah untuk menunjukkan atau membuatkan manusia ini menggunakan akal untuk berfikir tentang kebesarannya. Jadi kita sesama kita renungkan dan berfikirlah dengan sebaik mungkin. Ini kerana jika kita merenungkan dengan sebaik mungkin, kita dapat meningkatkan keyakinan akidah dalam diri kita. Oleh itu, segala yang berlaku di muka bumi ini atau yang terjadi di muka bumi ini, gunakanlah akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir dengan baik, supaya akidah kita tidak mudah terpesong walaupun duduk berseorangan, berimam, berkumpulan sekalipun.
kerana perbezaan akidah ini akan berlaku bila-bila masa jika kita lalai. Sekian. Jika kita meneliti secara tuntasnya, keyakinan seorang itu akan lebih meningkat sekiranya mereka menggunakan akal mereka untuk berfikir dengan diiringi dengan bukti-bukti kejadian dan ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti bulan, bumi, matahari. Namun penting untuk kita menjaga akal kita supaya terus menjadi seorang Muslim yang mempunyai iman yang kuat dan kepercayaan serta keyakinan yang kukuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang metodologi yang bertajuk mendedahkan akidah yang batil dan mengisbatkan akidah yang benar. Okey, yang pertama-tama sekali kita perlu mengetahui apakah itu akidah, apakah itu akidah yang batil dan apakah itu akidah yang benar. Akidah bermaksud pegangan ataupun keyakinan seseorang individu itu terhadap sesuatu perkara. Itu akidah. Akidah yang batil pula ialah akidah yang tidak selari dan tidak bersesuaian dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, akidah yang benar, yang mana akidah ini selari dan bersesuaian dengan ajaran Islam. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang topik kita pada kali ini. Okay, kita kembali balik kepada metodologi kita, iaitu mendedahkan akidah yang batil dan mengisbatkan akidah yang benar. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala telah membentangkan tentang akidah-akidah yang batil ini di dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan tentang akidah golongan etis, akidah golongan Yahudi, akidah golongan Nasrani dan akidah golongan musyrik. Okey, ini semua adalah akidah-akidah yang batil, yang salah. Okey, kita pergi satu persatu. Yang mana kita mulakan dengan golongan etis ataupun golongan Ad-Dari ini. Okey, mereka menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mengatakan bahawa segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini disebabkan peredaran masa, bukan disebabkan oleh Tuhan itu, tapi disebabkan oleh peredaran masa. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah membentangkan tentang akidah yang batil ini di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dari surah Al-Jasiyah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar. Yang bermaksud tiadalah hidup yang lain selain di atas muka bumi ini. Kita hidup dan kita mati, dan tiadalah yang dapat binasakan kita melainkan waktu. Yang mana telah saya sebutkan tadi bahawa golongan ini mereka mengatakan bahawa segala perkara yang berlaku di muka bumi ini disebabkan peredaran waktu, peredaran masa. Okey, yang jelas dan sudah jelas bahawa akidah ini adalah akidah yang batil, yang salah. Okey, yang kedua kita pergi ke golongan yang berikut, iaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi ini mereka mengatakan, mereka menafsirkan bahawa Allah kepenatan setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Yang mana tafsiran mereka menyeleweng dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Okey. Yang mana tafsiran mereka ni, tafsiran golongan Yahudi ni adalah salah dan melongkar dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sendiri. Selain itu, golongan Yahudi ni juga mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala faqir, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membentangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala telah membentangkan, telah mendedahkan akidah mereka di dalam Al-Quran. Kita boleh petik dari surah Al-Imran ayat 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengarkan perkataan mereka dan mereka mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah faqir, adalah miskin,
dan kami adalah orang-orang yang kaya. Okey, kita dapat simpulkan bahawa kaum Yahudi ini mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini miskin, sedangkan seperti mana yang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya kan. Jadi tafsiran mereka adalah menyeleweng dan melongkah dari perkara yang benar. Jadi sudah terang bahawa golongan ini adalah sudah jelas bahawa akidah ini adalah akidah yang batil, yang salah. Okey, kita pergi kepada Fahim pula. Jika kita lihat pada golongan Nasrani, mengapa mereka ini salah? Kerana dalam Al-Quran telah mendedahkan serta mengemukakan akidah golongan Nasrani atau lebih dikenali sebagai Kristian, iaitu agama yang salah. Kerana apa? Kerana Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 73, iaitu laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasah. Maksudnya apa, kawan-kawan? Maksudnya adalah demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang telah berkata bahawasanya Allah ialah salah satu daripada 3 Tuhan. Maknanya apa di sini? Jika kita lihat, mereka mengatakan, golongan Nasrani atau golongan Kristian ini mengatakan bahawa Tuhan ini ada 3 dan salah satunya adalah Allah. Maknanya jika kita lihat, ini salah di sisi agama kita, kerana kita mengatakan bahawa hanya ada satu je Tuhan kat dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka mengatakan bahawa Allah itu salah satunya. Dan itu sudah jelas dan sudah terang lagi dulu bahawa agama Kristian atau Nasrani ini salah. Okay. Tambahan pula dalam Al-Quran turut mendedahkan penyelewengan akidah golongan Kristian atau Nasrani ini. Kerana mereka mengatakan bahawa mereka ini anak Allah dan dari kalangan kekasihnya, sebagaimana daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Maidah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقالت يهود ونصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Maksudnya apa kat sini? Terjemahannya adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani berkata, kamilah anak-anak Allah dan sangat-sangat menyayangi. Maknanya apa? Mereka mengatakan bahawa mereka ini anak-anak Allah, sedangkan Allah itu tidak mempunyai anak. Dan mereka berkata lagi bahawa mereka ini kekasihnya ataupun Allah ini sangat sayang pada mereka. Tapi ini sangatlah bercanggah dengan agama kita. Allah tidak membina kasih, Allah tidak memandang apa-apa pun. Allah tidak pernah pun melahirkan anak. Jadi ini sangatlah bercanggah dengan agama kita. Kita sebagai orang Islam tidak boleh mengatakan sebagainya, kerana Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahawa dia ini adalah seorang anak Allah, sedangkan dia tidak. Tapi Nabi berkata bahawa yang dia adalah utusan Allah. Sesamalah kita berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya kita beralih pada kaum musyrik. Dalam Al-Quran telah menjelaskan kesesatan golongan musyrik, khususnya menyembah berhala dan cakrawala seperti matahari, bulan, bumi, batu. Dan dalam Al-Quran telah membicarakan tentang golongan musyrik dalam surah Al-Syu'ara daripada ayat 69 hingga 74. Saya akan membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه قومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعنكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Astagfirullahalazim. Terjemahan dia pula, dan bacakanlah pula kepada mereka iaitu Nabi Ibrahim, tak kala ia berkata kepada bapanya serta kaumnya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala, maka kerana memuliakannya kami berkekalan menyembahnya. Nabi bertanya, adakah berhala itu mendengar semasa kamu menyuruhnya, atau mereka dapat memberikan sesuatu pada manfaat kepada kamu? Tidak ada satu pun, bahkan kami dapat datuk nenek mereka menimpakan sesuatu bahaya. Mereka menjawab, buat demikian. Okey, daripada surah ini kita dapat lihat bahawa kaum musyrik ini mereka menyembah berhala, menyembah bulan, bumi, matahari. Tapi kenapa mereka menyembahnya? Kerana mereka beranggapan bahawa benda itu adalah besar dan mulia. Namun Nabi telah
menegur mereka bahawa mengapa kamu menyembahnya? Kerana jika kamu menyembah berhala, kamu berdoa kepada mereka, kepada berhala tersebut, adakah berhala itu menolong kamu? Sudah tentu tidak. Dan ini adalah bercanggah kepada manusia, pada agama Islam kita. Namun mereka ada yang setengah mengatakan bahawa Datuk, kenapa kita sebagai orang Islam menyembah kotak hitam itu? Sedangkan namun kita sebagai orang Islam tidak boleh mengatakan bahawa kita menyembah kotak hitam itu. Kita menyembah Kaabah itu kerana itu hanyalah satu sifat atau tempat untuk kumpul, dan itu bukan satu Tuhan, satu bentuk Tuhan apa semua. Jadi itu amatlah berbeza dengan agama kita, kerana mereka menganggap bahawa benda itu memberi kebaikan kepada mereka, memberi bantuan kepada mereka, sedangkan benda itu tidak membuat apa-apa sekalipun. Jadi ini amatlah bersanggah dengan agama kita. Okay, selesai pada saya yang menerangkan tentang kaum Nasrani dengan musyrikin. Seterusnya saya teruskan kepada Baiklah, hari ini saya akan menghuraikan sedikit lagi tentang metodologi yang ketiga yang dibawa oleh sahabat saya, iaitu Fadlullah Alim, iaitu berkenaan dengan mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya. Baiklah, saya akan memberikan iaitu akidah yang benar, iaitu berkaitan dengan akidah yang betul. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada kitabnya, iaitu Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab yang diturunkan pada zaman sebelumnya itu. Dan siapa yang telah ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya serta hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesalahan yang amat nyata. Surah An-Nisa ayat ke-136. Ayat ini membawa maksud bahawa ramai di antara kita ini ayat ini membawa maksud bahawa Allah hendak kita untuk mempercayai ataupun memegang teguh kepada ajaran Islam yang dibawa dalam rukun iman, iaitu yang pertama keimanan kepada Allah, dan yang kedua keimanan kepada malaikat, yang ketiga keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitab, keimanan kepada hari kiamat, dan keimanan kepada qada dan qadar. Ini membawa maksud kita dalam akidah yang benar kita berpegang teguh kepada 6 prinsip ini. Maka di antara 6 prinsip ini, jika kita tolak satu, maka terhapusnya iman dalam diri kita. Namun pada hari ini kita melihat dari segi realiti, ramai golongan-golongan yang telah mewujudkan, iaitu golongan-golongan yang terpesong daripada keimanan ini, namun mereka membawa kepercayaan yang penuh sehingga mengisbatkan kebenarannya, menyembunyikan kebenarannya, sehingga kan ramai di kalangan umat Islam sendiri terpesong di dalam agama-agama Islam ini sendiri oleh kerana kurangnya ilmu tentang agama. Sekadar itu saja.